Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang mulia dan penuh barakah ini, insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah duha bulanan hari Jumaat yang ketiga anjuran Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Negeri Shah Alam, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Petunjuk, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Menggunakan edisi keluaran Akademi Jawi Malaysia, kita sampai ke muka surat 47, iaitu masih membincangkan tentang sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ia salah satu daripada sifat salbiyah. Apa maksud salbiyah di sini? Iaitu menafikan yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukhalafatuhu ini menafikan mumasalah, menafikan persamaan antara Allah dengan makhluk, menafikan bahawa makhluk sama seperti Allah, ataupun menafikan yang sebaliknya, iaitu Allah sama seperti makhluk. Ya, mukhalafah dari dua pihak. Allah tak sama seperti makhluk, makhluk juga tidak sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh undur sedikit ke bahagian atas di muka surat 47, muka surat yang sama, iaitulah apa yang disebut dalam kitab Syarqawi ala Hudhudi. Qala Abu Ishaq Asfaraini. Ini dia punya khulasah dia. Dia punya gist daripada apa yang dibincangkan dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Inna jami'a ma qila fi tauhidi fi kalimatain.
Sesungguhnya keseluruhan apa yang dibincangkan dalam ilmu tauhid terhimpun atau tersimpul pada dua kalimah, dua prinsip yang penting. Ahaduhuma, yang pertama, i'tiqadu anna kullama yatasawwaru ataupun yutasawwaru fil awham ay minal hawadithi wa sifatiha fallahu bi khilafihi. Yang pertama, kita yakin bahawa setiap apa yang terbayang dalam pemikiran kita daripada perkara-perkara yang baharu dan sifat-sifatnya, maka Allah tidak seperti itu, berbeza. Limaza? Kenapa? Li'anna alladhi yutasawwaru fil awhami makhluqun lahu ta'ala. Kerana apa sahaja yang tergambar dalam pemikiran makhluk bagi Allah Ta'ala. Kita kan makhluk. Suara kita makhluk tidak? Pandangan kita makhluk atau tidak? Rasa kita makhluk atau tidak? Khayalan kita makhluk atau tidak? Maka apa yang terkhayal dan tergambar dalam pemikiran kita makhluk, yakni baharu. Maka confirm Allah tidak sebagaimana yang kita khayalkan. Allah tidak sama sebagaimana yang kita bayangkan. Kerana Allah tidak sama seperti makhluk dan bayangan kita itu adalah makhluk. Dan biasanya manusia ini hanya mampu membayangkan sesuatu yang dia pernah lihat, walaupun benda itu tak wujud. Dia bayangkan satu makhluk, misalnya kepala manusia, badan kuda, ekor ikan, kaki ayam misalnya. Mana ada makhluk macam tu? Pernah jumpa ke? Kepala manusia, badan kuda, ekor ikan, kaki ayam. Tak jumpa. Tapi setiap komponen daripada apa dia bayangkan tu dia pernah jumpa. Dia pernah tahu kaki ayam macam mana, badan kuda macam mana, kepala orang macam mana, ekor ikan macam mana. Jadi walaupun makhluk yang dikhayalkan itu tak ada, tak wujud, tetapi apa yang dikhayalkan itu berdasarkan apa yang dilihat daripada makhluk. Jadi tidak mungkinlah apa yang dikhayalkan, yang digambarkan oleh makhluk itu serupa dengan Allah, tidak mungkin. Itu yang pertama. Saniyuhuma, yang kedua, i'tiqadu anna dzatahu ta'ala laysat mushbihatan bi dzatil makhluqati wala khaliyatan anis sifatil kamalati. Berkeyakinan bahawa zat Allah Ta'ala tidak menyerupai zat makhluk, dan zat Allah Ta'ala tidak sunyi daripada segala sifat kesempurnaan. Jadi jangan terikut-ikut dengan penyakit gagal faham sebahagian umat Islam sendiri, menyangkakan bila kita belajar sifat 20 berarti kita membataskan sifat Allah hanya pada 20. Tidak. Itu 20 yang kita perlu tahu, yang wajib kita tahu. Tetapi yang kita yakini adalah Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, bukan 20 saja. Apa sahaja sifat kesempurnaan itu milik Allah. Apa sahaja kekurangan mustahil pada Allah Ta'ala. Jadi ini yang berlaku semalam, 16 hari bulan November 2023 telah diwartakan fatwa berkenaan dengan ajaran Muhammad Muhib Khawli Nazim. Dahulu rajin beliau berkuliah di area Lembah Kelang. Pernah saya hadir kuliah beliau di Surau Jumaat An-Naim, Seksyen 5 Wangsa Maju. Dan saya agak kagum lah, kan orang Arab ni suara dia sedap, baca Quran pun merdu, Masya Allah, Tabarakallah. Dan tak nampak apa-apa yang janggal pun pada masa itu. Tapi mulai tahun 2020 saya mula perasan beliau bercakap perkara-perkara yang merapu. Pertama, tentang masalah bid'ah. Beliau memberi gambaran seolah-olah para alim ulama yang menerima adanya bid'ah hasanah, mereka ini mendakwa mereka lebih pandai daripada Nabi. Konon kata dia, Nabi SAW dah bagi tahu wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Tiba-tiba ulama kata ada bid'ah hasanah. Berarti yang itu mendakwa, wahai Rasulullah, kamu tak betul. Kamu kata semua bid'ah sesat itu tak betul. Yang betul ada bid'ah yang tak sesat. Ini logik tak logik yang dibawa oleh Muhib.
Kerana para alim ulama, dia bukan para alim ulama lebih pandai daripada Nabi atau Nabi lebih pandai daripada para ulama. Tidak ada pertikaian. Jelas Nabi SAW paling pandai, yang paling alim, yang paling faham agama, yang paling sempurna adalah Nabi SAW. Jadi bukan isu itu. Isunya siapa yang lebih pandai memahami kalam Nabi SAW, para alim ulama semisal Imam Syafi'i atau Muhib Khali ni. Jelas ulama-ulama semisal Imam Syafi'i lebih faham kalam Nabi. Kerana ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, seperti Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, mereka bukan jumpa satu hadis terus mereka gopoh keluarkan hukum, tidak. Hadis kullu bid'atin dalalah disuruh dengan ayat Al-Quran, wa rahbatiyan ittada'uha, disuruh dengan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan, disuruh dengan hadis-hadis yang lain, disuruh dengan asar Sayyidina Umar berkata nikmatil bid'atu hazihi. Maka para ulama merumuskan yang dimaksudkan dengan kullu bid'atin dalalah adalah ghalibul bid'ah, kata Imam Nawawi, kebanyakan bid'ah sesat, bukan semua. Habis yang mana pula yang tak sesat? Perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak tidak sesat. Perkara baharu yang selari dengan hukum tidak sesat. Itu mula punca. Tapi masa itu masih quite okay. Beliau masih menyarankan kita dalam memahami agama kena faham ikut kefahaman ulama seperti Imam Syafi'i, seperti Qadhi Iyad, seperti Imam Nawawi. Itu antara nama-nama besar yang beliau sebut pada tahun 2020. Dan masa itu beliau sendiri confused. Sebab beliau kata tak ada bid'ah yang hasanah. Jadi orang tanya tentang Maulid Rasul. Maulid Rasul saya pun suka Maulid, dia kata. Saya pun ahli bid'ah juga, dia kata. Dia pun confused. Ya, dia sendiri suka hadir sambutan Maulidur Rasul, suka berqasidah, tapi dia sendiri kata kalau benda tu Nabi tak buat sesat. Akhirnya dia kata kalau macam tu saya pun ahli bid'ah. Nanti. Nak kena fikir dulu. Ya, fikir punya fikir makin merapu. Ya, akhirnya Imam Nawawi pun disesatkan. Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah dia kata sesat. Dan dia kata tak sah kalau kita sembahyang belakang orang Asy'ariyah. Hari ni hari Jumaat, kalau tuan-tuan sembahyang Jumaat, rupanya imam tu bermazhab Asy'ari, balik kata dia kena sembahyang Zuhur. Sembahyang Jumaat tadi tak sah. Akhirnya Imam Abu Hanifah dikata memperli hadis. Imam Abu Hanifah dikatakan menghalalkan zina. Imam Abu Hanifah dikatakan mati kufur, tidak bertaubat. Akhirnya Jabatan Mufti Negeri Terengganu menfatwakan bahawa ajaran Muhib Khali adalah sesat lagi menyesatkan. Dal mudil. Kalau dia sesat seorang-seorang boleh tahanlah, tapi menyesatkan orang lain dan bercanggah dengan tonggak akidah Islam. Apa dia antara ciri penyelewengannya? Pertama, mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Yang tu okey. Yang tu tak ada masalah. Memang Allah Taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan ini yang tak okey. Dan oleh sebab itu jika Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki mengadakan anak untuk dirinya, dia Maha berkuasa menciptanya. Kalaulah Allah nak anak, Allah boleh cipta anak Allah. Dakwaan ini merosakkan pegangan akidah masyarakat Islam kerana memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala harus mempunyai anak, sedangkan jelas Allah Taala mustahil mempunyai anak. Yang ni yang golongan ni gagal faham. Mereka asyik perli kita mengaji sifat 20, dia kata ini ilmu falsafah Yunani, dia kata ini ilmu yang bid'ah dan sebagainya, tapi akibat mereka tidak faham pengajian sifat 20, mereka terjerumus kepada tashbih, menyamakan Allah Taala seperti makhluk. Baru-baru ini ada orang nak kata Allah Taala turun naik 1/3 malam, Allah turun ke langit dunia. Dia faham hadis secara literal. Jadi tapi cara turun tu tak samalah. Tapi tak sama hujah dia seolah-olah menyamakan. Dia kata turunnya Allah ke langit dunia itu tak samalah macam turun makhluk. Tapi hujah dia adalah kalau seumpama malaikat Jibril boleh turun naik langit bumi, takkan Allah yang ciptakan malaikat Jibril tak berkuasa untuk turun naik? Kan mereka menyamakan. Jadi kamu tu taqiyah. Kamu tu berpura-pura.
kononnya turun Allah tu tidak sama. Memang kalimah nuzul, kalau kita kata nuzul yang tak sama seperti makhluk masih okey, nuzul. Tapi jangan dimaknakan dengan turun. Tapi cara kamu berfikir akhirnya terdedah taqiyah kamu bila kamu mengatakan sebagai salah satu hujah nak menyokong bahawa Allah tu turun naik ke langit dunia, dari langit dunia, maka kalaulah malaikat Jibril pun boleh turun naik, sedangkan Allah yang cipta malaikat Jibril, Allah Maha berkuasa. Ya, yang makhluk yang Allah cipta pun boleh turun naik, takkan Allah yang mencipta tak boleh turun naik? Ni masalah. Kamu kias, kamu make an analogy Allah dengan makhluk. Ini batil dari awal. Kias mesti antara dua benda yang sama. Kalau dua benda yang berbeza, batal kias itu walaupun sama-sama makhluk. Apatah lagi kias Allah dengan makhluk. Maka ketika itu saya bawakan hujah, tapi saya tidak berhujah dengan dia lah, dia berhujah dengan orang lain masa itu. Saya terangkan dalam kuliah lah, kalau nak guna logik macam itu, maka macam mana pula kalau orang kata oleh kerana Allah Ta'ala ciptakan kaum wanita, ya, kaum wanita ni bahkan kadang-kadang dirujuk sebagai kaum yang lemah. Minta maaf lah, ya, kalau ada yang feminism marah dia kata orang wanita kaum yang lemah. Lemahlah daripada beberapa sudut, tapi kuat daripada sudut-sudut yang lain. Kata Ustaz Azhar Idrus, antara powernya perempuan bahagian mulut. Tersandar lelaki kalau kena dengan mulut perempuan, tak larat nak bangun dah, kena laser kan. Jadi ada bahagian lemah, ada bahagian kuat. Tapi takkan kita nak guna logik yang sama. Kita kata Allah ciptakan kaum wanita, kaum wanita pun boleh beranak. Takkan Allah yang ciptakan kaum wanita tak boleh beranak? Jahanam lah guna logik macam tu. Itu mengatakan Allah boleh beranak tu kufur. Ini bukan lagi isu bid'ah talqin ke, bid'ah doa ramai-ramai lepas semayang, bid'ah selawat salam tarawih. Ini bukan isu itu. Itu kalau tersilap pun masih okey lagi. Ini tersilap mengatakan Allah boleh beranak, kufur. Jadi kafir, terkeluar dari Islam. Baguslah Jawatan Mufti Terengganu keluarkan fatwa tu supaya orang jauhi ajaran beliau. Dan beliau menjawab. Menjawab dia. Dia kata Jawatan Mufti yang salah, dia yang betul. Dan penyokong-penyokong backup. Masya Allah, tabarakallah. Penyokong backup, sabarlah Ustaz. Ya, Nabi dulu pun diuji. Nabi diuji bawa kebenaran. Kamu difatwakan sesat kerana membawa ajaran yang batil. Kan lain. Ada nak kias dengan Nabi pula. Nabi SAW memang pada Nabi diuji. Diuji antaranya oleh orang-orang kafir, orang musyrikin yang memfatwakan kamu sesat. Itu mufti. Yang menentang kamu tu bukan musyrikin, orang Islam. Kerana kamu membawa fahaman yang bahaya, tashbih. Kenapa? Kerana mereka tidak faham mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, satu. Yang kedua, mereka tak mahu belajar sifat kudrah sebagaimana ahli sunnah wal jamaah belajar sifat kudrah. Mereka tak mahu belajar iradah sebagaimana kita faham iradah. Memang kudrah iradah Allah tu kita kata Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki berlaku. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila Allah nakkan sesuatu, Allah kata jadi, maka jadi. Kita tidak macam itu. Banyak benda kita nak tak jadi-jadi. Kita nak macam lain, jadi macam lain. Ya. Tetapi bila kita mengaji sifat 20 secara mendalam, kita akan faham bahawa sifat seperti kudrah dan iradah tu ada ta'alluq, ada skop dia. Kalau orang baba-baba Potani dia kata ada kerjaan dia, pekerjaan dia. Betul ke? Kerjaan. Jadi dia bagi contoh macam ini. Kalau ada orang dia beli kera, ya. Dia beli kera, lalu dia dapati kera tu tak pandai panjat pokok. Dia boleh pergi balik dekat penjual, dia kata kita batalkanlah jual beli ni. Sebab kera ni tak boleh panjat pokok, kita beli kera nak suruh dia panjat kelapa. Begitu juga satu orang dia beli gajah, ya, untuk angkat barang. Tengok gajah ni tak larat nak angkat barang, dia pun minta fasakh lah, batal lah akad ni sebab aib. Ya, gajah kalau dia tak boleh angkat barang, sia-sialah. Ya. Tapi boleh tak dia beli gajah, ya, dia nak batalkan, dia bagi tahu sebab gajah tak boleh panjat pokok. Bukan kerja dia, bukan
pekerjaan skop dia, maka tak boleh batalkan. Siapa cakap gajah panjat pokok? Atau dia beli kera, dia bagi tahu kera ni tak larat nak angkat lori misalnya, tak larat nak tarik lori, tak larat nak tarik balak. Memang kera. Jadi sifat kudrah ini dia ada pekerjaan dia, ada skop dia. Skop kudrah iradah adalah mungkin, perkara yang harus sahaja. Yang mustahil tidak masuk dalam skop kudrah iradah. Yang wajib juga tidak masuk dalam skop kudrah iradah. Yang wajib adalah Allah dan segala sifat Allah mesti ada. Maka tak timbul, adakah Allah berkuasa mencipta zatnya sendiri? Tak timbul. Kerana zat Allah itu wajibul wujud, tak ada kena dengan kudrah. Adakah Allah berkuasa menciptakan Tuhan yang lain? Allah kan maha berkehendak, Allah kan maha berkuasa. Kalau Allah nak, boleh tak Allah cipta Tuhan lain? Jawabnya, tidak ada kena-mengena dengan kudrah, tidak ada kena-mengena dengan iradah. Mustahil Allah berkehendak sesuatu yang tidak mungkin ada. Tuhan selain daripada Allah tu tak mungkin ada. Anak Allah tu tak mungkin ada. Ini masalah ni. Jadi Muhib Khali dia ketegak, dia degil. Dia nak kata mana ada dia kata Allah beranak? Memang. Tapi kamu menerima kemungkinan tadi. Menerima kemungkinan tu sudah batil. Tak perlu kamu kata Tuhan ada anak. Tak perlu. Memadai kamu kata Tuhan boleh beranak kalau Allah nak, sudah kufur. Kalau kamu tak perasan, kena taubatlah. Tersalah, siapa tak perasan benda tu. Mungkinlah tidak kufur, tapi berdosa lah. Kata pula Allah boleh beranak. Jadi zaman sekarang ni kita kena hidupkan, perkasakan pengajian Siwak 20 ni. Kalau tak satu persatu masuk ajaran-ajaran sesat ni. Dulu Allah boleh turun naik je. Bila? 1/3 malam. Habis masa Allah turun ke langit dunia, ada satu orang kata arash kosong sekejap. Sebab dia ingat Allah duduk atas arash. Tapi 1/3 malam Allah turun ke langit dunia, masa tu arash kosong sekejap. Masa dia cakap tu, murid dia pun gelak. Murid dan duduk sebelah pun gelak. Cerita apa tu guru aku cerita ni? Ya. Dan dia tak perasan tu. 1/3 malam adalah setiap detik pada tempat yang berbeza. Kita sekarang duha, tapi ada satu tempat di dunia sekarang sedang 1/3 malam. Habis tempat itu 1/3 malam, tempat lain pula. Habis kalau kamu faham secara literal, Allah Ta'ala memang turun ke langit dunia pada 1/3 malam. So bila Allah duduk atas arash? Kita ahli sunnah wal jamaah, kita berakidah arash, syurga, neraka, bumi, langit, ini makhluk. Maka mustahil Allah berada pada makhluk. Maka tidak boleh kamu fahami Ar-Rahmanu 'arsy istawa dengan mana Allah bertempat atas arash. Bila kita beritahu macam tu, orang macam Muhib kata kita tolak Al-Quran. Kita bukan tolak Al-Quran. Kita memahami Al-Quran, ayat yang mutasyabihat, secara yang tidak melanggar ayat yang muhkamat, secara yang tidak melanggar ayat yang jelas, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sama seperti Allah satu apa pun. Itu ayat yang muhkam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Ta'ala tu yang sama satu apa pun. Kenapa kamu nak faham dengan makna yang membatalkan yang muhkamat? Kamu yang sebenarnya membeza-bezakan Al-Quran. Bermain dengan mutasyabihat tapi mengenepikan yang muhkamat. Kita beriman dengan dua-dua. Mutasyabihat kita beriman, muhkamat kita beriman, tetapi makna yang mutasyabihat sama ada kita serah kepada Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tak ada yang tahu makna sebenar ayat mutasyabihat kecuali Allah. Ataupun kita menerima makna yang tak bercanggah dengan syarak. Ada antara makna istiwa, menguasai. Salah tak kalau kita kata Allah menguasai arash? Betul, boleh terima. Antara makna istawa adalah menggagahi, makna arash itu terpaksa ikut kehendak Allah. Betul atau tidak? Betul. Kita boleh terima. Tapi kalau Allah sampai bertempat atas arash, berarti Allah bertempat pada makhluk. Ini ya, akhirnya Allah kalau nak, Allah boleh beranak. Habis kalau satu masa satu orang mengaku, saya lah tu anak Allah tu. Kita kata haruslah, boleh jadilah. Cuma dia kena bawa bukti lah. Tapi boleh jadilah dia anak Allah. Mana boleh macam tu? Mujarrad dia mengaku dia anak Allah tu sudah batil, jadi kafir dia. Tak ada kemungkinan tu, tak ada. Tak perlu kamu kata Allah ada anak.
Kamu mengatakan kalau Allah berkehendak maka Allah berkuasa melahirkan anak pun sudah kufur. Dan wallahu ala kulli syai'in qadir, memang kul ada makna semua, kul ada makna sebahagian. Jadi kul dalam wallahu ala kulli syai'in qadir bermakna mungkin saja, mustahil tak masuk. Tapi wallahu bi kulli syai'in alim, Allah Taala dengan segala sesuatu maha mengetahui, itu memang semua. Yang wajib Allah tahu, yang mungkin Allah tahu, yang mustahil juga Allah tahu. Baik. Jadi Muhib kata dia nak saman jawatan mufti. Saman. Saman ni kalau benda fitnah. Kalau benda betul, data, fakta ada, video ada, bukti ada, kamu pernah cakap macam itu, kamu saman, ya bagi duit dekat peguam je lah. Peguam pun dapat duit. Alhamdulillah. Tapi merit of the case tak ada. Kita saman ni kalau benda tu fitnah, benda tu tak betul, kita tak buat, tapi orang tuduh kita buat. Jatuh maruah kita, rosak reputasi kita. Saman, saya ada tengah saman satu orang. Defamation, dulu saya dah saman sekali, alhamdulillah, dia berkenaan minta maaf. Dia tuduh kita buat kempen bela hadis palsu. Kita cakap lain, dia faham lain. Ini masalah, gagal faham. Kita kata bila sesuatu amalan tu terkena hadis palsu, tak semestinya amalan tu palsu. Dia kata kita bela hadis palsu, kan benda tu dua benda yang berbeza. Sebagai contoh, ada amalan namanya solat tarawih. Berkenaan solat tarawih ni ada hadis palsu. Hadis palsu itu mengatakan, siapa solat tarawih malam yang pertama, sekian pahala dia. Siapa solat tarawih malam yang kedua, sekian pahala dia. Ini hadis palsu. Solat tarawih palsu ke tidak? Tidak. Itu yang kita nak terangkan. Ada hadis palsu atau hadis yang dhaif jiddan tentang kelebihan puasa hari tarwiyah, hari 8 Zulhijjah. Maka kita tolaklah hadis tadi kerana palsu. Atau kita tak jadikan sadaran kerana dhaif jiddan. Tapi puasa tarwiyah sunat atau tidak? Sunat, kerana dia termasuk 10 hari awal Zulhijjah. Jadi ini yang kita cuba terangkan, dan di fitnah kita saman, diminta maaf, alhamdulillah. Ada satu kes sedang berjalan, doakan moga-moga mahkamah nampak kebenaran yang kita cuba nak terangkan dan yang berkenaan memohon maaf. Tapi kalau dah memang betul kamu cakap macam itu, kamu mengkafirkan, kamu menyesatkan, Jabatan Mufti keluar fatwa, kenapa kamu nak saman? Kamu sepatutnya taubat. Insaf. Dan ada orang share, dia kata dia ada satu kawan dulu lemah lembut orangnya. Tapi sejak terikut ajaran Muhib ni jadi kasar. Jadi dia je yang betul. Ini kesan virus pemikiran, dia akan mengubah akhlak seseorang jadi buruk. Menyangkakan hanya dia yang ikut sunnah, orang lain semua tak faham sunnah, termasuk para ulama yang hebat-hebat pun tak faham sunnah. Yang faham sunnah hanya dia seorang. Baik. Jadi laisa kamitslihi syai'un. Penerangan. Ini tentang makhluk. Apa pula belajar makhluk? Kita akan belajar tauhid. Subjek matter tauhid kan zat Allah dan segala sifat Allah. Zat Rasul dan segala sifat Rasul. Kerana kita tak nak sampai terjerumus kepada menyamakan Allah seperti makhluk. Maka kita tahulah makhluk itu macam mana, dan maka Allah tidak sebegitu. Bahkan Allah Ta'ala juga memberi indikasi yang sama. Bila ada orang mendakwa bahawa Nabi Isa AS Tuhan, ya, kemudian Siti Maryam kayaknya ibu Tuhan lah. Nabi Isa Tuhan, Siti Maryam ibunya, maka ibu Tuhan. Kan Allah sebut dalam Al-Quran, kana ya'kulani ta'am. Dua orang ni kan makan makanan. Makan makanan itu sifat makhluk. Kalau dah makan itu dah nak buang. Takkan Tuhan macam tu makan buang. Maka Allah sendiri telah memberi indikasi, kalau makhluk begitu berarti Allah tidak demikian. Kalau makhluk makan dan minum, Allah tidak makan dan minum. Makhluk yang lemah pun berkuasa makan dan minum. Takkan Allah yang menciptakan makanan dan makhluk tak berkuasa makan dan minum? Bang, ini masalah mustahil Allah menyerupai makhluk, bukan masalah kuasa. Jadi kita nak faham makhluk itu bagaimana. Satu istilah yang merujuk kepada makhluk namanya jirim. Ialah tiap-tiap benda yang dapat dilihat atau disentuh, seperti manusia. Tak dapat dilihat juga, okey, masih boleh jadi jirim.
manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, air, api, batu, kayu dan sebagainya, ya. Udara kita tidak dapat lihat, gas, tapi masih lagi jirim. Jisim ialah tubuh atau badan, yakni sesuatu yang tersusun daripada beberapa bahagian yang tertentu, ya. Mana jirim-jirim ni membentuk jisim. Jadi asalnya bahasa Arab. Arad ialah sesuatu yang terdapat pada sesuatu atau yang berkaitan dengan sesuatu, seperti putih pada kapur. Jadi kapur tu kapur lah, diri kapur. Tapi putih tu berdiri pada zat kapur. Putihnya. Apa yang putih? Tak ada apa. Mana boleh macam tu? Putih tu kan arad. Bila arad, dia perlu berdiri pada sesuatu. Putihnya meja ni. Ya, putihnya mesti ada. Bukan putih begitu saja. Tapi kapur tak mestinya putih. Boleh ada kapur biru. Dululah, sekarang orang pakai lagi ke kapur? Jarang-jarang lah, ya. Dulu kalau jadi cikgu penuh dengan debu kapur je lah hidung. Sekarang dah tak pakai dah. Pakai marker pen. Marah ya. Marah. Jadi marah tu pada orang. Tapi orang tu tak sentiasa marah. Tapi marah tu dia, siapa yang marah? Dia tak boleh marah, tak ada tempat dia. Siapa yang marah? Orang ni marah, orang ni marah. Kasih sayang yang ada pada manusia dan sebagainya. Lebih tepat kalau kita katakan arad itu adalah sifat atau hal atau kelakuan bagi makhluk. Sifat, ya, atribut. Cuma dalam istilah ilmu tauhid, mereka tidak menggunakan sifat bila merujuk kepada makhluk, kerana mereka nak bezakan bila sebut sifat, itu sifat Allah. Habis nak sebut tentang makhluk, arad. Tapi kalau dari segi bahasa semata-mata, bukan istilah ilmu, sifat boleh merujuk kepada sifat makhluk. Sifatnya begini boleh. Tapi dalam istilah ilmu tauhid, sifat merujuk kepada sifat Allah, sementara arad merujuk kepada sifat makhluk. Baik, faedah. Yang berdiri pada zat Allah itu dikatakan sifat, yang berdiri pada diri makhluk itu dikatakan arad. Selesai. Ada sebarang soalan tentang isu mukhalafatu ta'ala lil hawadis? Saya nak kongsikan, semalam bila saya kuliah di surah Ar-Rahmah session 8, ada satu orang, dia ni memang selalu masuk troll dekat ruangan komen tu. Budak-budak Wahabi lah. Budak Wahabi rajin troll ni, takkan kat TikTok ni mungkin ada komen saya malas baca. Kita menghargai ketenangan jiwa. Jadi kalau kita nak tenang, jangan baca sangat komen. Komen kadang-kadang merapu. Tapi semalam tu dia masuk komen, dia tulis Az-Zumar ayat 4. Jadi Az-Zumar ayat 4 ni yang disalah faham oleh mereka, nak katakan kalau Allah nak beranak, Allah boleh beranak. Teruk lah. Padahal Allah tidak mungkin beranak tu sesuatu yang maklum minad din bidarurah sepatutnya. Satu yang telah diketahui dalam agama, bukan benda yang terlampau detail. Benda yang orang Islam tahu kalau Allah tu tidak mungkin beranak. Maka menafikan benda yang macam ini bahaya. Tapi mereka ketegak, nak juga backup, ya, kawan sealiran. Surah Az-Zumar ayat 4. Lau aradallahu ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu wallahul wahidul qahhar. Jadi kita tengok, Allah sendiri kata, kalaulah Allah hendak mempunyai anak, tentulah ia memilih mana-mana yang dikendakinya daripada makhluk-makhluk yang diciptakannya. Tu dia kata, kalau Allah berkehendak, lau tu maknanya kalau. Maknanya kalau Allah nak ada anak, bolehlah. Ini namanya jahil murakkab. Dia jahil dan dia tak tahu dia jahil. Kalau dia jahil basit, dia jahil tapi dia tahu dia jahil, dia akan tanya orang, tanya ustaz, tanya ulama, ni apa maksud ayat ni. Tapi oleh kerana dia jahil murakkab, dia jahil tapi dia rasa dia pandai. Masih ingat penyakit tu? Lupa dah. BBAK, biar bodoh asal confident. Jadi confident dia. Dia kata ni, ayat 4 surah Az-Zumar ni membuktikan bahawa kalau Allah nak, Allah boleh melahirkan anak. Padahal tidak ada ahli tafsir yang muktabar yang mengatakan demikian. Bahkan kalau dia faham literal tapi dengan guna otak yang cerdas pun dia tahu. Sebab
Lau arada Allah yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Kalaulah Allah Taala nak mempunyai anak, kan orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Orang Nasara kata Isa alaihi salam tu anak Allah. Kedua-dua tu Allah tolak, tak betul. Allah tak ada anak, lam yalid, Allah tidak melahirkan anak. Tapi nak dalam rangka nak nak menolak dakwaan Allah tu beranak. Jadi Allah kata kalau Allah nak punya anak, nescaya Allah akan pilih daripada kalangan makhluknya. Maknanya anak Allah tu mustahil. Paling-paling Allah akan ambil makhluk, Allah istimewakan dia. Itu je lah. Dia tetap makhluk Allah, bukan anak Allah. Lastafa mimma yakhluqu, bukan mimma yalidu. Emosi ustaz ini. Sebab ini benda akidah. Dia buat main-main macam benda main-main. Kalau setakat benda bid'ah dia buat main-main tu, lantak hang lah. Kan? Hang tak nak doa ramai-ramai, hang punya pasal lah. Hang tak nak talqin, hang punya pasal lah. Ya. Hang tak nak selawat selang-selang tarawih, hang punya pasal lah. Tapi kalau sampai hang mendakwa Allah boleh beranak, kalau Allah nak beranak, itu bukan hang punya pasal lah. Hang cari pasal. Hang cari pasal lah kalau macam tu. Baik. Jadi kita ambil misalnya apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah taala. Imam Ibn Katsir ni terkenal dengan tafsir Ibn Katsir dan beliau adalah murid kepada Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Al-Imam Ibn Taimiyah ni adalah idola golongan Wahabi. Sebab itu mereka rajin suka guna tafsir Ibn Katsir kerana mereka ingat tafsir Ibn Katsir ni murid Ibn Taimiyah. Betul. Tetapi Ibn Katsir dalam bab akidah tidak ikut guru beliau. Ibn Katsir dalam bab akidah beliau adalah Asy'ari, tanzih bukan tashbih, menafikan Allah sama seperti makhluk. Itu ahli sunnah wal jamaah. Maka Al-Imam Ibn Katsir mengatakan, saya terus terjemah dalam bahasa Melayu ya. Kemudian Allah Taala menerangkan bahawa Allah tidak punya anak sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang yang jahil di kalangan orang musyrik. Jadi orang musyrikin pun tak semua mendakwa Allah ada anak. Tapi mereka mendakwa ada Tuhan lain lah selain pada Allah. Sebab tu dia musyrik. Pada malaikat, ada yang mengatakan malaikat tu anak Allah, daughters of Allah. Anak perempuan Allah tu malaikat lah. Dulu ada, masa kecil-kecil dulu ada satu cerita namanya Charlie's Angels. Ada, maknanya yang gelak tu sekarang dah veteran lah. Yang belum veteran, cerita apa tak nak dengar. Kalau yang gelak tu mana dah veteran lah. Kerana Angels, dia letak pelakon-pelakon wanita. Sebab bagi dia, dalam otak dia, Angels tu adalah perempuan. Jadi Angels tu, malaikat tu adalah anak perempuan Allah. Ini orang-orang yang jahil di kalangan orang musyrik. Demikian juga orang-orang yang mu'anidun, orang-orang yang degil buat kebatilan. Minal Yahudi wan Nasara, daripada kalangan orang Yahudi dan Nasara, dapat fil Uzair wa Isa. Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Nasara pula mengatakan Isa ibnullah. Isa itulah anak Allah. Jadi Allah tolak. Dakwaan ini batil. Maka cara Allah menolak dakwaan mereka, Allah berfirman, "Lau aradallahu ayattakhidha walada." Kalau memang Allah nak punya anak, lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Nescaya paling-paling pun Allah akan pilih di kalangan makhluknya tu siapa yang Allah kendaki, Allah istimewakan dia. Kan anak ni istimewa dalam kehidupan seseorang. Jadi paling-paling macam tu je lah. Pilih di kalangan makhluknya, Allah istimewakan dia. Tapi namanya Allah beranak, tak ada. Cuba tengok lagi Imam Ibn Katsir kata apa. Maksudnya lakanal amru ala khilafi ma yaz'amun, iaitu jadilah realitinya berbeza dengan apa yang mereka dakwa, kononnya Allah ada anak. Wa hadza syartun la yalzimu wuqu'uhu wala jawazuhu. Jadi kalimah lau ni dia bagi syarat. Lau ni syarat. Kalau ya. Ini tidak menunjukkan berlaku, bahkan tidak menunjukkan boleh berlaku pun. Contoh Allah berfirman,
"Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada pada kedua-duanya langit dan bumi tuhan-tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Kalau ikut kefahaman orang-orang jahil ni, maknanya sebenarnya boleh jadi Tuhan dia banyak. Cuma tak banyak lah. Tapi Tuhan banyak tu boleh jadi. Sebab Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun." Kalaulah pada langit dan bumi ni ada Tuhan-Tuhan yang banyak, berarti Tuhan-Tuhan yang banyak tu possible. Salah lah macam tu. Bila Allah berfirman kalau ada Tuhan yang banyak, berarti tidak ada. Sebab kalau ada, hancurlah langit bumi ni. Jadi dia faham terbalik ikut. Ayat tu nak bagi tahu tak mungkin Tuhan banyak. Dia faham kalau berarti boleh jadi. Tak betul. Imam Bekasi dah tolak kefahaman yang batil ini. Bal huwa muhal, bahkan beranak bagi Allah tu mustahil. Habis kenapa Allah kata kalau hanya senyap Allah bertujuan untuk menunjukkan kejahilan mereka pada apa yang mereka dakwa. Jadi bukan berarti kalau Allah kata lau aradallahu yattakhidha walada tu berarti anak bagi Allah tu harus, tidak. Tapi menunjukkan benda tu mustahil. Jadi mereka ni Quran pun tak nak rujuk ulama tafsir, hadis pun tak nak rujuk pada syarah-syarah hadis. Itu yang jadi sesat. Tapi dia kalangan orang jahil, angkatlah. Tak apa, sabar ustaz, kata dia. Ini ujian kita dalam berdakwah. Ya, dah kena keluar fatwa sesat pun masih kata ujian dalam berdakwah. Bukan. Taubatlah, taubat. Baik, kalau tidak ada soalan, kita pergi kepada sifat yang keseterusnya. Batu makna qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kalau terjemah berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri, itu ada risiko. Kalau orang yang tak faham, macam mana pula Allah berdiri? Berdiri dengan sendiri, kita pun boleh asalkan tak sakit, kan? Orang sihat boleh berdiri dengan sendiri. Bukan. Maksudnya adalah menafikan berkehendak Allah kepada zat dan kepada yang menjadikan dia. Mana Allah nak kepada yang lain tu mustahil, maka dinafikanlah. Cara menafikan itulah dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Tak perlulah kepada zat. Kalau sifat dia perlu pada zat. Biru muda, ini biru muda, saya confuse. Kadang-kadang dibatalkan pandangan saya oleh isteri saya. Saya kata hijau, dia kata biru, saya senyaplah. Sebab perempuan bak warna dia pakar. Jadi fasalu ala zikri. Dulu turquoise ya. Turquoise tu sejenis biru ke sejenis hijau? Oh, khilaf ya. Ada dua mazhab. Satu turquoise. Tak apalah, tak kisahlah ya. Biru ke hijau ke, yang penting color ni dia perlu kepada zat untuk dia berdiri. Dia tak boleh biru ke hijau ke tu terawang-awang macam tu. Dia mesti tudung botol ni biru, ataupun ini beg ni apa hitam atau apa. Mesti. Allah tidak demikian. Allah bukannya sifat sehingga berajat pada zat, tidak. Dan Allah tidak perlu kepada yang menjadikan dia. Kalau makhluk sehebat mana pun, sehebat Nabi, sehebat Rasul, sehebat malaikat, perlu kepada yang menciptakan. Sebab makhluk. Allah tidak. Lawannya berdirinya dengan yang lain, iaitu mustahil. Allah ada pada zat yang lain, atau Allah perlu kepada yang lain menciptakan dia, mustahil. Ataupun Allah perlu kepada tempat untuk dia bertempat di situ, mustahil. Yang ni mereka tak faham. Mereka kata Allah di luar alam. Kalau di luar ni masih bertempat. Habis Allah dalam alam pun tidak. Macam mana pula tak di luar, tak di dalam? Sebab Allah. Kalau makhluk memang kamu tak boleh bayangkan. Kalau makhluk imma di luar atau di dalam. Tak di luar, tak di dalam, macam mana? Sebab makhluk. Sedangkan Allah tidak ada dimensi tempat tadi. Maka tidak sah dia katakan luar ataupun dalam, nisbah pada Allah. Habis tu kalau Allah tak rendah, Allah tinggi. Mana ada macam tu? Tidak ada yang ciri-ciri kemakhlukan itu, dimensi makhluk, tempat dan masa kepada Allah Ta'ala.
Makanya Allah qadim. Kita tak boleh bayangkan makhluk tak ada permulaan. Mana tak boleh bayangkan? Sebab makhluk. Kenapa kita boleh terima pula Allah qadim? Sebab Allah tak sama seperti makhluk. Tapi saya tak boleh bayangkan lah Ustaz, Allah tak ada permulaan. Lah baguslah tu. Kamu tak boleh bayangkan, betul lah tu. Sebab selagi kamu boleh bayangkan, bayangan kamu terbatil. Baik. Maka mustahil. Berdirinya Allah dengan yang lain itu mustahil. Dalil akli padanya, iaitu jikalau berkehendak Allah Ta'ala kepada zat. Jikalau di sini bukan berarti Allah berkehendak pada zat, nak membatalkan. Kalau di sini nak membatalkan. Jikalau berkehendak Allah Ta'ala kepada zat yang berdiri ia dengan dia, niscaya Allah itu adalah sifat. Sifat lemah lah. Maka tidaklah ia bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Padahal Allah Ta'ala wajib bersifat dengan keduanya, ma'ani dan ma'nawiyah. Itu nanti kita akan bincang ya. Sifat ma'ani, ma'nawiyah, kudrah, iradah, ilmu dan sebagainya. Demikian juga jika berkehendak ia kepada yang menjadikannya, maka bukanlah ia qadim. Ya, kalau Allah perlu pada yang menciptakan, mana Allah baru wujud je lah. Padahal telah kita ketahui wajib kidam dan baqa' bagi Allah Ta'ala. Macam-macam ada kan ni. Yang menafikan kidam pun ada juga. Dia tak ada sifat kidam. Bukan istilah kidam tu yang kita nak bincang. Mungkinlah kalau kita katakan tak ada sebut kidam dalam Quran hadis pun, tapi sifat itu tidak dinafikan. Dah ijma' bahawa Allah wujud tidak ada permulaan. Kalau kamu tak nak kata kidam pun, kamu tak boleh nafikan bahawa Allah wujud tidak ada permulaan. Kalau kamu kata Allah yang awal, berarti Allah yang awal wujud, maknanya sebelum tu tak ada apa-apa. Kemudian mula-mula wujud Allah. Itu dah batil. Berarti Allah didahului oleh tiada. Untuk Allah mustahil. Untuk makhluk ya memang kita dahulu tak ada. Dalil naqli. Mana dalil Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain? Iaitu firman Allah Ta'ala. Jadi kemas, pengajaran ilmu tajwid 10 ni kemas. Aklinya ada, naqlinya juga ada. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Surah Fatir ayat 15. Wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua tu fakir kepada Allah. Walaupun kamu jutawan, bilionaire, triliunaire dan sebagainya, kamu fakir. Sebab kamu berhajat kepada Allah. Kamu wujud pun Allah ciptakan. Kamu bernafas pun Allah izinkan. Jantung kamu berdegup pun Allah yang benarkan. Darah kamu mengalir pun Allah yang jadikan. Dan segala-galanya Allah yang beri pada kamu. Maka kamu tu berhajat kepada Allah. Habis Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Padahal Allah Ta'ala dialah yang maha kaya. Maksudnya Allah tak berhajat kepada yang lain. Bukan kaya nisbi macam kita. Kita kata orang tu ghani, kaya nisbi je. Nisbah je, nisbah dengan orang lain. Dia lebih banyak rumah, dia lebih banyak harta, dia lebih banyak duit, kaya lah. Tapi dia berhajat juga. Dia berhajat pada makan, tak makan lapar dia. Dia berhajat pada ubat, tak makan ubat sakit dia. Dia berhajat pada itu dan ini. Itu bukan ghani yang sebenar. Ghani secara nisbah saja. Adapun Allah Ta'ala memang ghina yang sebenar. Memang Allah tidak berhajat kepada yang lain. Dan Allah yang maha terpuji. Baik. Faedah. Segala maujudat, segala yang wujud itu nisbah kepada mahal. Apa dia mahal? Tempat ya. Ingat ya. Mahal maknanya tempat. Dan mukhasis. Mukhasis maknanya yang menentukan. 4 jenis yang wujud. Kalau kita lihat daripada sudut tempat dan juga yang menentukan dia, 4 kategori. Yang pertama, tiada berkehendak kepada tempat dan juga yang menentukan, iaitu zat Allah. Zat Allah tidak perlu pada tempat dan tak perlu pada yang menentukan, mana menjadikan dia, tak perlu. Ada yang kedua, ia berdiri dengan mahal tetapi tidak berkehendak kepada mukhasis. Dia berdiri pada sesuatu tetapi tak perlu kepada yang menciptakan dia. Apa dia? Segala sifat Allah. Habis sifat Allah ada kat mana? Ada pada zat Allah.
Siapa yang cipta sifat Allah? Tak ada. Sifat Allah tu qadim. Dah lah hujung-hujung kelas bawa pula cerita macam ni. Macam faham tak faham je aku. Tak apalah. Lepas kelas nanti kena tertarik ke apa secawan, fahamlah tu insya-Allah. Yang ketiga, tidak berkehendak ia kepada tempat dan tidak tapi berkehendak ia kepada yang menciptakan, iaitu zat segala yang baharu. Tidak berkehendak kepada tempat di situ bukan maksudnya kita itu tak bertempat. Maksudnya kita itu tidak terlekat kepada sesuatu. Berbeza dengan yang keempat ni, iaitu berkehendak kepada kedua-duanya. Dia perlu kepada tempat dan dia perlu kepada yang menjadikan dia, iaitu arad. Macam saya sebut tadi lah, warna ni dia perlu berdiri pada sesuatu, iaitu tudung, bekas pensel. Hitam ni misalnya berdiri pada phone, ya. Kalau hitam saja tapi tak ada pada apa-apa, tak mungkin. Sebab hitam tu sifat arad. Adapun phone ni dia tak bertempik pada apa. Dia zat dia lah. Bukan maksud tak bertempat tu sama macam Allah tidak bertempat, bukan. Maknanya dia tidak perlu bertenggek pada sesuatu. Berbeza dengan sifat, dia ada pada sesuatu. Jadi 4 kategori. Yang tak perlu kepada tempat, tidak perlu pada yang menciptakan adalah zat Allah. Yang tak perlu kepada yang menciptakan tapi perlu kepada tempat, iaitu sifat Allah. Tempatnya di mana? Pada zat Allah. Yang tak perlu kepada tempat, maknanya bertempik pada satu tempat, tapi perlu kepada yang menciptakan, iaitu zat makhluk. Kita tak perlu nak bertempik pada sesuatu. Kita lah. Tetapi yang perlu kepada kedua-duanya, perlu kepada tempat yang dia bertempik, bertenggek di situ, dan perlu kepada yang menciptakan, itu sifat makhluk. Selesai. Kan faham? Belum kena tertarik dah faham. Kena tertarik lagi hadam terus insya-Allah. Jadi just nice kita dah jam 11 ya. 10 sorry, jam 10. Next insya-Allah kita akan sambung di muka surat 49 ya. Setiap sifat Allah ni sebenarnya ada kaitan antara satu sama lain, iaitu makna wahdaniyah ya. Esa Allah Taala tu macam mana sebenarnya kita nak huraikan nanti. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'tu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Terengganu, kita menyeru kepada Muhib Khawli dan pengikut-pengikut beliau yang sealiran supaya bertaubat kembali kepada akidah yang sebenar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam.